أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل بأبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، وأسرع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulakan dengan mengucapkan syukur kepada Allah sekali lagi yang mengizinkan kita setiap kali kita dapat mengaturkan sesuatu itu sebenarnya adalah dengan keizinan bantuan Allah, ya. Kerana tanpa keizinan dengan bantuan Allah tu kemungkinan besar kita ni apa orang kata, lambat sikit lah yang kita, ya, lambat sikit nak berusaha, ya, untuk menambahkan ilmu, terutamanya ilmu Al-Quran, ya. Kita rajin untuk menambah ilmu-ilmu lain. Kita rajin baca surah khabar, ya. Ada di antara kita baca surah khabar tu sampai 2, 3, 4 surah khabar satu hari, rajinnya dia, ya. Dan kadang-kadang kita juga rajin melancung sana sini, tetapi Quran kita tinggal, ya. Itu banyak kes-kes macam tu, ya. Jadi sayang sekali lah. Sedangkan Al-Quran tu sebenarnya yang menjadi panduan hidup kita, ya. Yang kita kejar adalah perkara-perkara lain, dan kalau kita letakkan senarai Al-Quran tu, ilmu Al-Quran tu mungkin dia tak nombor 1, ya. Dia nombor 10, nombor 12, ya. Kadang-kadang kita tangguhkan dia sebab kita ada nak buat perkara-perkara yang lain, ya. Jadi sudah sampai masa kita sekarang ni untuk mengubah, ya, pandangan kita terhadap Quran. Kita jadikan Al-Quran ni, pembelajaran ilmu Al-Quran ni kita letakkan nombor 1, ya. So kalau bila kita dah letakkan dia nombor 1 ranking tu, jadi kita akan aturkanlah, ya, program-program kita, aktiviti-aktiviti kita, kawan-kawan kita, perancangan kita dan sebagainya dalam menyokong, ya, untuk kita mengutamakan Al-Quran di dalam kehidupan kita, ya. Semoga dengan usaha kita ni Allah akan menerima usaha kita dan mengambilnya sebagai alasan untuk kita nanti pertamanya diselamatkan daripada azab dan kesusahan di dunia. Yang keduanya menyelamatkan kita daripada azab di barzakh, ya, semasa kita menunggu kedatangan hari kiamat nanti, kita akan ditempatkan di alam barzakh. Ya, semoga dengan usaha kita ni Allah menerima kerja baik kita dan menjadikan kubur kita sebagai raudatan minal radiyah, ya. Mana kita nakkan kubur kita nanti, semoga Allah akan menjadikan kubur kita ni sebagai taman syurga, ya. Kita lalu berdoa agar, ya, kita tak nak nanti bila kita meninggalkan dunia yang fana ni, hidup kita di dalam kubur tu terseksa, ya, dengan azab. So kita minta dengan Allah, kalau boleh tiap-tiap hari berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah, Allahumma ja'al qabrana, ya, qabrana, kubur kami itu raudatan, iaitu taman min riyadil jannah, ya, daripada taman-taman syurga, ya. Kita belum lagi dapat peluang untuk masuk syurga, tapi sekurang-kurangnya kita dah ditempatkan dalam, seolah-olah kehidupan barzakh kita tu seperti kehidupan di dalam taman syurga, ya. So beberapa perkara yang kita nak jadikan amalan kita tiap hari, ya.
Nah, itu yang pertamanya. Yang keduanya, apabila kita dibangkitkan semula nanti dan kita akan ditempatkan di padang mahsyar. Yang keduanya, kita sekarang ni kita nak juga berdoa agar Allah akan apa ni, memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus Allah tu tanpa hisab. Ya, itu yang kedua yang kita nak pasang niat kita, ya. Semoga bila kita dibangkitkan sekali, yang pertama di dalam barzah tu kita telah dalam kehidupan yang di dalam syurga dalam taman syurga. Yang keduanya, bila dibangunkan nanti, kita minta Allah tempatkan bersamakan orang-orang yang terus dimasukkan ke Jannatul Firdaus, ya, syurga Jannatul Firdaus tu, syurga Firdaus Allah tu tanpa hisab. Kalau boleh kita nak minta dengan Allah bagi kita bypass, orang kata, ya, bypass pada mahsyar tu. Ya, sebab di pada mahsyar tu sepatutnya kita diberikan apa orang kata tu, dibicarakan tentang perbuatan kita, tentang amalan kita, tentang apa yang kita lakukan, apa ni, harta kita, ya, dari mana kita dapat, kena jawab semua tu, macam mana kita belanjakan, semua tu kena jawab, ya. Tapi kita minta rahmah Allah tu, ya. Sebab Allah tu apa? Allahur Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha apa, mengasihani, ya. Jadi kita minta rahmah tu Allah, zahirkan rahmahnya ketika kita dibangkitkan. Kita minta, ya, Allah tempatkan kita terus bypass pada mahsyar, bypass sirat, terus ke syurga Firdaus Allah, ya. Jadi kita minta tiap hari, ya, supaya dengan rahmat Allah, Allah akan tempatkan kita, ya, bersama dengan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Kita doakan sama, ya. Jangan kita doa untuk kita saja. Doakan ahli keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, ya. Kalau boleh semualah, ya, umat Islam, sahabat-sahabat kita ni terus, ya, ke syurga Allah bersama Nabi kita, ya, tanpa hisab, ya. Itulah, ya. Dan kita kenalah menaruh harapan yang Allah akan memilih kita, ya, daripada yang ramai-ramai itu, ya, terutamanya kaum-kaum yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka itu, sudah tentulah mereka apa ni, akan tidak bersama kita lah, ya. Kita mahu dimasukkan terus, ya. Itu yang keduanya, ya. Kita jadikan amalan setiap hari untuk kita dapat rahmat Allah tu, ya. Dalam proses kita meminta rahmat Allah tu, kenalah kita berusaha, ya, iaitu kita kena serius, ya, serius untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, mendapat cahaya daripada Allah tu melalui Al-Quran yang kita pelajari sekarang ni, insya-Allah. Okey, jadi saya terus kongsikan skrin. Assalamualaikum, Doktor. Baca doa. Allahumma hasibna hisaban yasiro. Ya. Apa tu? Selalu baca doa tu masa lepas solat. Allahumma hasibna hisaban yasiro, supaya Allah mudahkan hisab kita. Ya. Okey, terima kasih pada Hajah Ukti kita. Ya, dan kita terus tekan perkongsian kita seperti biasa. Skrin. Yang ni kita boleh tutupkan, yang ni boleh tutupkan. So kita sekarang ni nak mengakhiri perbincangan kita kepada Ya'mahun. Kita telah pun melihat beberapa maklumat daripada Quran Korpus, Quran Tafsir dan Perkata. Pada masa yang sama pun kita juga melihat maklumat tu di dalam qurankorpus.com. Di sini, ya, dan sepatutnya sekarang tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengenal dia, ya, mengenal dan boleh memberi penerangan, ya. Jadi hari ini kita fokus kepada
memberi penerangan dan juga membuat pembentukan kalimah ya mahu ni. Kita cuba pintas sedikit apa yang kita telah pelajari beberapa hari dulu hingga semalam di dalam simpanan screenshot kita, yang kita telah pun membuat penerangan kepada kata terbitan dia yang mahu tu. Nanti kita gunakan penerangan yang sama untuk membentuk yang mahuna, di mana pelaku di dalam kalimah yang mahuna adalah yang jamak. Di sini dia masih lagi mufrad dengan ya saja, tetapi di dalam kalimah tu ya dengan waw nun tu menunjukkan bilangan fa'il dia adalah yang jamak. Jantina pun kita sudah masukkan iaitu muzakkar, apa lagi ya, dan dia adalah daripada kumpulan orang ketiga dipanggilkan ghaibun, ya, keadaan dia adalah mustatir, ya. Dan kita boleh masukkan sekali sebab waw nun tu dia bersama dengan ya ain mim ha tu, kita boleh juga masukkan sebagai muttasil, ya. Maknanya isim dhamir yang muttasir. Okey. So yang tu kita akan buat hari ini, kita akan fokus kepada menggunakan leksi logos. Saya pun telah typekanlah ya kalimah tu siap-siap supaya senang kita membuat, ya. So, apa yang kita buat ialah kita terangkan dalam dia datang sekali lah ya, fi tu ya nihim ya'mahun tu, kita akan buat kupasan kepada ya'mahun tu. Pertama, kita nak menerangkan komponen kalimah ya'mahun tu. Setelah pun kita buat sini, ya'mahu dengan waw nun. Ini dia punya kata terbitan dia. Kemudian kata terbitan tu ditambah dengan imbuhan dhamir jamak muzakkar yang marfu', ya. Nah itu komponen, ada dua saja komponen, ya. So sekarang ni kita mulakan dengan membuat penerangan kalimah seperti mana yang kita telah buat hari itu kepada kata terbitan. Dan kita sekarang ni kata terbitan ni kita tambahkan waw nun tu supaya dia menjadi jamak. Jadi kita ikutlah ikut ni membuat penerangan kepada kalimah tu, iaitu kita mulakan dengan ya mahun. Dia adalah fi'lun mudhari', ya. So dia adalah fi'lun mudhari', mim dot alif ra ain. Fi'lun mudhari' dia ada dua, iaitu maklum ataupun majhul. So kita masukkan dia adalah maklum, mim ain lam waw mim, ya. Dan dia mesti ada wazan dia, ya. Ya berbaris atas tu ya, ataupun kita tengok di sini, ya berbaris atas tu menunjukkan wazan 1, ya. So kita masukkan wazan 1 di bawah, ya, dia adalah wazan 1. Kemudian i'rab dia, ya, i'rab dia yang ditanda dengan ha baris depan yang diikuti waw nun, itu tanda i'rab yang marfu'. Ataupun kita tengok di sini pun boleh, ha yang baris depan dan diikuti dengan imbuhan waw nun tu menunjukkan i'rabnya yang marfu'. Mim, ra, fa, waw, ain, ya. So itu bahagian apa? Bahagian ya mahu tu, iaitu komponen kata kerja dia. Ini komponen kata kerja, ini komponen fa'il. Lepas tu barulah kita terangkan, ya, dan fa'ilnya, ya. So dan, dal, alif, nun. Fa'ilnya ialah fa, alif, ain, lam dan nya. Nya tak ada di Arab, ya. So tak ada Arab, kita pergi pinjam kepada Jawi, ya. Pindah ke Jawi, ambil nga di sini, nya. Maknanya di sinilah. Ambil nya, kemudian copy dia, pergi ke tempat tadi,
masukkan selepas fa'il tu Ctrl V saja dan fa'ilnya. Ya, kalau kita nak kemaskan lagi, fa'ilnya tu apa maksud dia? Ialah pelakunya. Ya, sebab fa'il tu adalah bahasa Arab. Jadi kita boleh masukkan bahasa Melayu dia supaya dia membantu terutama mereka-mereka yang barulah ya. Jadi fa'ilnya ambil sinilah, copy je, bawa ke sini, tu yang dimasukkan. Fa'ilnya tu ialah pelakunya. Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan. Yang mahu ni, waw nun ni siapa? So kita terangkan tadi di dalam apa tadi pun kita telah menerangkannya di sini. Siapakah dia? Dia adalah muzakkar, tetapi sekarang ni waw nun dia majmuk. Kita tukarkan mufrad tu kepada majmuk dan kita masukkan ghaibun ya dalam penerangan kita. So kita masukkan dengan jantina dulu ya, iaitu muzakkar, tasydidkan kaf tu, muzakkar majmuk, maknanya yang jamak lah tu ya, min jim mim waw ain. Kemudian dia tu adalah dalam komponen orang ketiga, ghaibun, ghain, alif, ambil hamzah yang bertapak, ya ni lepas tu ba, itu ghaibun ya, maknanya orang ketiga. Okey. Kalau kita nak masukkan yang sebenarnya waw nun tu dalam bentuk isim dhamir, kita boleh letakkan sebelum ni ya, sebelum muzakkar ni kita nak describe jenis dia. Dia adalah isim mim, dhamir, dim, dad, mim, ya, ra. Ya, isim dhamir, muzakkar, majmuk, ghaibun. Apa lagi yang kita boleh tambahkan? Tengok pada yang kita dah buat sekarang tu ya. Dia mustatir. So kita masukkan mustatir sekali. Mustatir maknanya isim dhamir tu dia tersembunyi. Tapi Mustatirun. ini dhamir muttasil ya? Ada Dan waw. Ini dhamir muttasil bukan mustatir. Kerana ada waw nampak tu. tidak, sebab dhamir yang sebenarnya apa dia? Bukannya Waw. waw nun tu. Waw nun tu hanya wakil dia ya. Ya dengan waw nun tu hanya wakil, bukannya domain dia. Domainnya ialah hum. Jadi hum tu yang mustatir. Di korpus mengatakan dhamir muttasil. Dan pada masa sama dia muttasil. Dia dua sekali ya. Dia muttasilun, pada masa yang sama dia juga mustatir. Kalau kita nak nak kemaskan lagi domain tu ialah kita masukkan kat sini. Apa domain dia? Ialah hum. Tu domain yang sebenarnya ya. So yang kita nampak waw nun, ya dengan waw nun tu bukan kita, bila kita menerangkan domain jangan waw nun saja ya. Ya sekali dengan waw nun ya. Itulah boleh jadi hum. Sebab waw nun yang boleh jadi banyak ya, boleh jadi mereka, boleh jadi kamu semua ya. So masukkan sekali dengan ya dengan waw nun tu yang mewakili dhamir hum. Itu yang dimaksudkan isim dhamir muzakkar majmu' ghaibun mustatir muttasil hum ya. Okey. Dan akhir sekali apa? I'rab lah. I'rab kita masukkan yang ya. Yang marfu'. Okey, nga boleh pinjam kat sini. Kopi dia bawa ke sini. Yang marfu' ada, boleh type, nak boleh, kalau nak kopi pun boleh. Ya. So itu penerangan. Ya, mana penerangan tu
apa dua komponen, iaitu komponen kata kerja dia dan komponen waw nun, ya. So bila kita kata mudhari' marfu' tu, dia sudah masuk elemen apa? Elemen masa sudah masuk, iaitu perbuatan tu yang sedang dan berterusan berlaku. Walaupun kita tak nyatakan masa, masa tu di sini is understood, ya, sudah diambil kira oleh i'rab yang marfu' tadi. Maknanya perbuatan fi'il mudhari' ma'lum mazhar satunya ialah perbuatan yang sedang dan berterusan berlaku. Jadi tiga-tiga komponen tu ada. Komponen fa'il dia yang ini komponen fa'il dia, dan komponen kata kerjanya bersama sekali dengan masa dia. Ya. So sebab tu kita kena nyatakan i'rab tu, ya. Sama kalau marfu' bermakna perbuatan tu sedang berlaku dan terus berterusan berlaku. Kalau dia mansub sebagai contoh, ya, bukan yang ni lah, yang ni adalah marfu', ya. Kalau dia mansub maknanya fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang akan berlaku, ya, ataupun kadang-kadang supaya berlaku, ya, dan maknanya perbuatan itu belum lagi berlaku. Di situlah kita kena memahami di manakah konteks masa, ya, dia terikat dalam i'rab kepada kata kerjanya. So ini bahagian penerangan, dan kita sudahi dengan dengan pembentukan, ya. Pembentukan kita buat di tempat lain, ya, sebab ni dah penuh ni. Kita pergi tempat lain, ya. Kita buka satu lagi leksi logos. Saya dah typekan kat sini lah, saya ready ya untuk cepat kita buat kerja. Jadi pembentukan kalimah ya'mahun sekali lagi dia menggunakan dengan 3 huruf akar. 3 huruf akar tuan-tuan dapat kat mana? Dekat sinilah, bawah ni. Ain, mim, ha. Asingkan dia, ya, jangan ikut yang ni. Yang ni dia kata akar, ya. Kata tu bermakna perkataan. Kita bukan nak kata, kita nak huruf. Huruf kita asingkan dia. Jadi kita tulis dia dalam bentuk ain yang berasingan, mim berasingan, ha. Ha ni kalau menulis macam ni pun boleh, tetapi biasa ha yang ni ialah ha di awal kalimah, sedangkan dia ialah huruf yang ketiga. Jadi tuan-tuan letakkan tanda penjarak ni, dia akan menukar ha tu dalam bentuk ha yang di hujung, biasanya di hujung kalimah, ya, macam itulah. So itu 3 huruf akar. Kemudian seperti biasa kita gunakan arrow ni untuk menunjukkan step dia, ya, ataupun langkah-langkah pertama. Langkah kedua ialah kata dasar. Kata dasar juga kita boleh rujuk kepada di bawah ni. Kita klik untuk selanjutnya tu, kita tengok bentuk fi'il madhi wazan 1, ya. Bentuk fi'il madhi wazan 1 yang ditandakan di sini, tuan lihat, ya, iaitu ni dia, bentuk fi'il madhi wazan 1. Ya, so ini adalah amihah ni adalah fi'il madhi wazan 1, ya. Bahasa Melayu dia kata kala sempurna bentuk 1. Yang inilah yang kita gunakan sebagai sebagai kata dasar. Maknanya 3 huruf akar tadi bila dia gabungkan dan dibariskan, dia akan membentuk amihah, ya. So kita masukkan ke dalam amihah. So yang ni kita buangkan kotak tu. Jadi kita pergi kebalik leksi logos. Ain miha, ya. Caranya ialah gabungkan yang 3 ni. Baris ain yang baris huruf pertama tetap baris atas, huruf ketiga tetap baris atas, huruf kedua saja yang biasanya akan mengambil salah satu daripada baris atas, baris bawah ataupun dhammah, ya. Dalam konteks ni dia mengambil baris bawah iaitu kasrah. Jadilah amihah. Itulah kata dasar, ya. So kita boleh
labelkan dia sini kata dasar kaf alif ta dal alif sim ra, kata dasar, dan kita masukkan makna dia. Ya, sebab kata dasar mesti diberi makna sebab dia nak membentuk kalimah. Dia untuk memberi makna kepada kalimah tu, dia akan menggunakan makna dari kata dasar, sebab kalimah tu adalah kata daripada kata terbitan, dan kata terbitan tu dibangunkan daripada kata dasar. Ya, so iaitu ya'mahun, apa tu, kita kalau kita bersetuju dengan cara sini, dia kata terombang-ambing tu maknanya perbuatan yang tidak ada arah tuju, ya, yang tidak ada arah tuju. Jadi kita masukkan dalam tu, mungkin penerangan tu kena panjang sikit lah, ya. Terombang-ambing tu sudah dalam bentuk apa, ya? Dalam bentuk keadaan dia. Dia menceritakan dalam bentuk keadaan, ya, tapi sebenarnya dia adalah perbuatan, ya. Kata dasar ni dalam bentuk perbuatan, jadi kita terangkan dalam bentuk perbuatan, ya, iaitu tak kira apa perbuatan, ya. Kalau dia bercakap ke, mana yang bercakap dia tu tak tentu arah. Kalau dia merancang perbuatan perancangan tu dalam keadaan yang tak tentu arah. Jadi kita letakkan sebagai perlakuan. Perlakuan yang tu dia dengar pinjam kat sini tadi. Oh, mana tadi? Di sini tadi boleh pinjam dia. Tadi pun ada yang tadi, mana dia yang. Okay. Yang tidak ada hala tuju lah. Ya. Kat tentu arah tu itu macam bahasa kampung je, ya. Kita buat bahasa yang yang teratur lah. Yang tidak ada hala tuju. Kalau nak kata perbuatan yang terombang-ambing pun bolehlah, ya. Kita ambil yang lebih ke hala tuju. Ha, alif, lam, alif. Nak jadikan satu perkataan pun tak apa. Tuju, ta, waw, jaim, waw. Hala tuju. Itu yang dimaksudkan dengan amiha, ya, perbuatan ataupun perlakuan yang tidak ada hala tuju, ya. Dia pun tak tahu sebenarnya apa yang dia buat. Kemudian barulah kita bentukkan kata terbitan. Sekarang 7.45, cepat masa, ya. Kita cuba habiskanlah, ya. Jadi apa ni, kita sudah melihat daripada penerangan di sini, kata terbitan dia ialah ya'mahu ni, ya. So kita boleh copy ni sebab kita nak guna dia nanti. Copy dia, pergi ke sini, kita masukkan ke sini, ya. Kita ambil kata terbitan dia saja dulu, ya. Kalau apa, kita boleh masukkan arrow kat sini dan kita tampal dia kat sini, ya. Kita nak gunakan yang mahu tu sebagai kata terbitan yang mahu tu. Tapi di manakah datangnya yang mahu tu, kita kena tahu acuan dia, ya. So acuan tu di sini tuan-tuan sebenarnya boleh mengenal macam mana cara nak mencari acuan dia. Ain ni tukarkan pada fa, mim tukar pada ain, ha tukar pada lam. Sebab huruf akar kepada acuan ialah fa, ain, lam. Jadi yang ni tukarkan kepada fa, jadilah fa yang sukun. Mim ni tukar kepada ain, jadilah ain yang baris atas. Dan ha dhammah tu tukar pada lam, dhammah. Jadilah yaf'alu. Inilah acuan dia, ya. So daripada yaf'alu itulah dia membentuk kata terbitan ya'mahu. Ya'mahu. Ya. So bila ya'mahu dia sudah ada apa? Sudah ada makna.
So mesti diberi makna supaya daripada makna itulah dia akan memberi makna kepada kalimah nanti ya. So kata terbitan kita tuliskan terbitan ba ya ta nun ya, kata terbitan. So bila kata terbitan dia sudah ada makna, iaitu daripada tadi ya, daripada perlakuan yang tidak ada hala tuju, itu komponen apa? Komponen kata kerja dia. Jadi kita kena kata terbitan dia sudah ada fa'il dia. Masukkan ke dalam sini ya, dan masukkan fa'il dia. Fa'il itu siapa? Dia. Ya, sebab dia masih lagi ya ni singular ya. Dia belum lagi jamak. Ni kata terbitan default dia ialah singular. Pelaku yang dia huwa. Dia orang ketiga. Jadi kita masukkan dia di sini. Dia. Okey, kalau apa? Dia tu ialah muzakkar ya. Dia muzakkar. Dia tu default dia merujuk kepada lelaki ya. Dia muzakkar. Jadi ini perlakuan yang kita tukarkan kepada dalam bentuk perbuatan, iaitu melakukan. Ya, dia seorang yang muzakkar melakukan sesuatu yang tidak ada hala tuju. Itu dari segi ayat bahasa lah ya. Kalau nak ayat kampung, ayat biasa kita cakap, kita kata tak tentu arah ataupun terombang-ambing ya. Itu kata terbitan dia masih lagi dalam bentuk mufrad ya. Jadi untuk menjamakkan dia, sebab yang mahu ada waw nun tu bermakna fa'ilnya yang jamak. So kita masukkan waw nun ni, dia jadilah ya'mahuna. Kopikan dia, letak di sini, jadilah dan buangkan tanda campur tu, menunjukkan dia sudah bergabung. Komponen pertama yang mahu sudah bergabung dengan waw nun, menjadilah dia kalimah yang di dalam ayat itu ya. So bila dia dah beri, kita boleh terjemahlah. Sebagaimana tadi kita beri makna kepada kata dasar, kita beri makna kepada kata terbitan, dan kita beri makna kepada kalimah di dalam ayat itu ya. Kita boleh gunakan makna daripada kata terbitan tadi, kemudian kita tukarkan fa'ilnya sahaja ya. Daripada dia di sini kata terbitan default yang mufrad, tukarkan kepada yang jamak disebabkan oleh waw nun. Jadi kita tukarkan dia tu kepada mereka. Mereka ya. So walaupun mereka ni muzakkar ya. So dalam konteks ayat, muzakkar tu juga bermakna apa? Campuran ya, lelaki dan perempuan ya. So kemungkinan besar dalam konteks ayat ni mereka menunjukkan satu kumpulan manusia tu adalah campuran lelaki dan perempuan, dan bukannya lelaki sahaja ya. Jadi itulah pembentukan kalimah ya. Jadi kalau kita nak simpan dia, tuan-tuan boleh copy di sini ya, copy, bawa ke yang pertama tadi, masukkan ke sini dan paste kat sini. Lepas tu tuan-tuan tekan large frame ni ya. Jadi boleh nampak sekali semua ya. Nampak semua. Kita labelkan dia di sini dengan ayat 2:15, dan kita nak mengupaskan kalimah yang ke-7 ya, sebagai rujukan kita nanti. Doktor, untuk ya tu alif. Apa dia? Untuk ya tu alif. Ya alif mana?
Yang di atas tu. Tapi Tok Ya tu kan alif Oh kecil. ya, okey ya. So ini sebab saya copy daripada Corpus tu, dia masih lagi menggunakan ejaan lama ya. So kita betulkan dia, kita pergi ke mana-mana lesi logos boleh lah ya. Kita ditukarkan ke sini. Kita copy dia semula. Bawa ke sini dan tukarkan dia kepada alif alif kecil ya, sebab Rasam Osmani menggunakan alif kecil. Jadi ya tu untuk masuk alif kecil tuan-tuan tekan dulu ya, penjara ni eloknya tekan 2 kali ya. Sebab biasa kalau tekan sekali pun kita nampak dia masih lagi rapat ya. Yang ni ini ialah Jawi. So kita tukarkan dia dulu, saya kopikan dia, tukar pada Arabic. Dan masukkan alif kecil. Sebab Melayu tak ada alif kecil. So, kena pergi ke Arab. Ya, tu ya, dia masih lagi perlukan penjara ya, sebab terlampau rapat. Apa tu? Mula. Oh, ni tekan sini ya. Tu ya, 2 kali. Dan alif kecil. Tu ya nihim. Dan copy dia semula. Pergi ke tempat tadi dan paste dia balik untuk menggantikan ya. Sebab penulisan dalam Rasam Osmani dia menukarkan alif biasa tu kepada alif kecil ya. Jadi itu saja untuk untuk perkongsian kita kepada kalimah yang tayammahun tu, dan hari Isnin kita akan mulakan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-16. So yang ni kita simpanlah print screen ya. Kalau kita nak simpan dalam Word pun boleh ya. Kita copy ni pergi kepada Word dan paste dekat Word document. Itu pun boleh ya. Doktor, Ya. yang fa'il mudhari' ma'lum wazan satu marfu' ni kan, kalau yang marfu' ni kalau dekat fi'il mudhari' ni kita boleh terus tengok pada ha baris depan tu kan, kita maksudnya tak payah tengok pada huruf akar yang terakhir tu kan. Ha tu huruf akar yang terakhir lah. Tak, kalau maksud saya yang asal ni lah yang mula-mula kita tengok dalam Al-Quran tu, maksudnya daripada situ kita boleh kenali terus ke dia jadi marfu' ke kita nak kena tengok huruf akar tu. Okay, maknanya yang mengambil baris dhammah tu ialah huruf akar ketiga. Daripada ni, ha ni lah ya, yang mengambil baris dhammah tu ialah huruf akar yang ketiga. Maksudnya terus kalau dalam Al-Quran tu, maksudnya kalau kita tak buat pembentukan kata dasar ni lagi atau kata akar ni, maksudnya daripada perkataan ni kita dah boleh tengok dia marfu' Betul. Kita daripada ni macam mana nak mengenal huruf akar dia, kita ketepikan ya ni, ketepikan waw nun dia, tinggal 3 huruf akar je. Ain, mim, ha. Jadi ha tu ialah huruf akar yang ketiga dan dia mengambil baris dhammah. Itulah menunjukkan dia marfu'. Tapi jangan tengok itu saja ya. Dia kena tengok sekali dengan imbuhan dia. Sebab kadang ada juga ha baris depan, tapi sini bukan waw nun. Sini ada waw alif ziyadah. Itu bukannya marfu'. Jadi jangan tengok satu saja ya. Dia kena tengok 2 ni sekali. Maksudnya dekat sini doktor, kalau nak selamat tak boleh tengok yang dalam Quran tu lah, kena buat kata akar dululah, kena tengok dia punya apa acuan, wazan tu. Berakhir tu berakhir apa? Itu kalau kita baru belajar ya. Tapi kalau kita dah mahir besok dalam Quran tu, kita terus boleh nampak dia. Ya. Boleh nampak. Ini ayat Quran. 3 huruf akar ni kita dah boleh kenal. Ain, mim, ha. Ya. Jadi ha ni baris depan dengan waw nun bermakna kalimah ni fi'il mudhari' yang marfu' lah. Kalau dia katakanlah bukan waw nun, saya sebagai contoh ya, saya bagi ambil contoh satu lagi. Saya gunakan yang ni. Dia katakanlah kita copy yang tadi, pergi ke yang ni.
Ya, dia bukannya waw nun tapi dia waw alif ziyadah. Macam tu ya. Dia ha masih baris depan. Tetapi biasanya contohnya dia ada kalimah lam ta'lil. Sebagai contoh. Sorry, dia belah depan ni. Dengan adanya lam ta'lil, biasanya lam ta'lil kadang-kadang tidak ada ya. Itu kita nak hati-hatilah. Dia ha masih huruf ketiga masih lagi baris hadapan tapi dia bergabung dengan waw alif ziyadah. Yang ni bukannya marfu' ya. Ini adalah mansub. Mansub. Jadi status dia berbeza. Jadi ini bukannya perbuatan tu yang berterusan sedang berlaku tapi supaya. Ya, supaya. Maknanya perbuatan tu belum berlaku lagi. Ya. So jangan tengok ini saja, tengok sekali dengan imbuhan dia tu. Itulah cara kita mengenal i'rab. Ya, i'rab. Bagi mereka yang mengikuti sekarang ni kelas hari Rabu malam, mereka sekarang ni sedang belajar secara detail tentang i'rab. Yang tu yang kita tunjukkan dalam kelas tu ya. Jadi tengok dua ni sekali gabung tu. Ya. Okey, kenapa kita kena tengok dua? Sebab asal ha ni ya bukannya baris dhammah. Ya, kalau saya nak kopikan dia, asal dia yang ni kalau saya pecahkan kepada komponen, dia bukannya ha tu, sebab tu dia bukannya marfu'. Kita akan dapat lihat apabila kita pecahkan komponen tu. Ha ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya bukannya baris depan ya, dia baris atas. Itu. Tapi di sini sebab dia bila bergabung dengan waw tu, ha tu ditukarkan kepada baris dhammah. Tapi sebenarnya dia liya'lamaha. Liya'lamaha yang digabung dengan komponen majmu' tu menjadilah liya'mahu. Ya, so dia bukannya, walaupun dia dhammah. Sebab tu kita katakan i'rab ni bukannya baris, bukan. Baris tu hanya tanda sahaja. Tapi kita mesti faham konsep dia. Ya, fundamental dia tu apa dia? I'rab tu ialah status dia. Ya, status perbuatan yang belum lagi berlaku. Ya, dia tidak boleh mengambil waw nun, dia mengambil waw alif ziyadah. Okey, so kita sudahi di sini saja untuk hari ini. Doktor, saya nak tanya doktor. Biasanya kan kita daripada kata huruf akar tu kita ain minha kan. Biasanya kita berpandu kepada fi'il madhi. Tapi kadang-kadang saya confuse macam mana kita yang huruf kedua tu kadang-kadang kita tak boleh bariskan di atas juga. Kita kena buat baris bawah. Tengok pada Quran tu ada bantu kita. Nanti tadi saya dah tunjukkan sini kan, mana dia? Ni dia tunjukkan baris bawah tu. Bukan kita buat-buat saja-saja buat tak. Kita kena check. Ya. So di sini dia bagi kita kata madhi amiha. Tengok daripada situ doktor. Okey. Yes. Jadi jangan tulis amaha pula. Berpandu kepada yang itulah dulu. Dia ada maklumat yang kita gunakan. Sebab tu kita gunakan digital ni, dia banyak boleh membantu kita ya. Untuk memahami kalimah-kalimah dan mengenal dia. Kita tak boleh tengok daripada fi'il madhi saja kan. Berpandu pada fi'il madhi je. Saya memang confuse selalu yang berapa. Ni fi'il madhi lah ni. Memang kita kena tengok fi'il madhi pun. Tidak, maksud saya kadang-kadang dia jadi kalau fi'il madhi kan kita bahasakan pada tiga huruf atas yang huruf kedua tu doktor. Maha kan sebab biasa dia. Ada fi'il madhi ada tiga cara, bukan satu je. Fi'il madhi ada tiga cara, bukannya satu saja. Saya ingatkan satu cara saja. Tidak, itu kita betul selalu kita. Bentuk fi'il madhi ada tiga wajah. Yang amaha tu daripada fa'ala itu wajah 1A. Dia ada amiha atau fa'ila wajah 1B. Hari ni saya tak buka ke template ada ya. Template ada. Saya buka ke template acuan kata terbitan. Tengok fi'il madhi ada tiga. Ada fa'ala, fa'ila, ada fa'ula. Bukannya atas saja ain tu. Jadi sebab tu kita kena check yang mana satu. Okey. Dia tak semestinya fa'ala ya. Saya ingatkan dia yang fi'il madhi tu confuse. Ingatkan dia kita berpandukan
untuk yang huruf yang kedua tu atas saja. Okey, saya faham, saya faham. Tiga. Dah. So, contoh apa? Doriba, ya. Doriba bukannya fa'ala, dia yang ni. Itu fi'il madhi. Ra baris bawah. Sami'a bukannya fa'ala, sami'a ialah fa'ila. Dia ambil wajah satu B ni ya, yang kedua ni. Dia ada A, ada B, ada C untuk wazan satu saja. Wazan lain dia satu wajah saja. Okey. Okey doktor, terima kasih. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.